Kenaikan harga barang selepas pandemik COVID-19 amat merunsingkan rakyat terutama golongan B40. Perkara ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baharu. Setiap tahun pasti akan ada perubahan terhadap harga barang. Cuma kita sahaja yang tidak sedar. Sebenarnya, kenaikan harga barang berkait rapat dengan bekalan dan harga komoditi dunia. Ianya dipengaruhi oleh pasaran dan selalunya di luar kawalan kerajaan. Bagi menjaga kemaslahatan rakyat terutama golongan B40 dan M40, kerajaan mewujudkan subsidi. Ada subsidi diberi dalam bentuk tunai, ada pula dalam bentuk barangan seperti baja dan ada juga secara pukal dimasukkan ke dalam harga barangan agar pemberian subsidi kepada barangan tertentu terkawal dan munasabah. Inilah yang dipanggil barang kawalan dan subsidi. Sebelum itu, adakah anda faham apakah itu barang kawalan dan subsidi? Tak tahu. Pernah dengar. Kita tahu apa tu barang kawalan dan subsidi. Memang susah untuk kita bandingkan dan berikan kepada golongan tertentu. Dan pada masa yang sama untuk warga negara nak bagi kepada yang golongan berpendapatan tinggi dan rendah pun susah sebab macam mana kita nak uruskan benda macam ni. Dan yang berpendapatan tinggi pun dia banyak menyumbang kepada income tax. Jadi bagi saya adalah adil untuk berikan subsidi ni secara menyeluruh lah. Kerajaan kena ada sistem lah untuk kawal benda tu lah. Untuk kawal pemberian subsidi tu lah kepada orang warga negara Malaysia atau warga asing kena kawal lah. Petrol RON95, diesel, minyak masak, LPG, tepung gandum kegunaan am dan gula adalah sebahagian daripada barang kawalan dan bersubsidi. Adakah anda sedar, tanpa subsidi kerajaan, rakyat terpaksa membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan barangan tersebut? Adakah anda tahu bahawa kerajaan menanggung berbilion ringgit setahun dalam memperuntukkan subsidi untuk pastikan barang-barang dapat dinikmati golongan sasar tersebut? Tetapi malangnya, banyak ketirisan berlaku apabila ianya dinikmati oleh mereka yang tidak layak seperti pengguna yang berkemampuan, golongan peniaga dan golongan bukan warga negara. Contohnya, yang banyak menikmati subsidi daripada RON95 adalah mereka yang berkemampuan mempunyai kereta mewah yang tangki minyaknya lebih besar. Yang menikmati subsidi daripada minyak masak dan LPG 14 kg pula adalah golongan peniaga kecil, peniaga kedai makan, restoran dan peniaga kedai dobi layan diri. Apakah mekanisme baru yang boleh dicuba untuk mengatasi masalah ketirisan ini? Mekanisme yang terbaik secara idealnya adalah untuk kita kata tu kembalikan penentuan harga itu ditentukan oleh sistem pasaran ekonomi itu sendiri. Iaitu harga itu ditetapkan oleh keadaan penawaran dan permintaan, dan itulah fitrahnya bagaimana sesuatu orang itu harga barang itu ditentukan. Namun situasi itu susah untuk didapati kerana terdapatnya kelemahan dalam sistem ekonomi pasaran. Jadi saya rasa mekanisme yang terbaik adalah pertamanya kita perlu adakan satu kempen kesedaran tentang subsidi ini, dan perlunya kerajaan untuk berubah, membuat satu reform supaya subsidi betul-betul diberikan kepada mereka yang layak, dan penyimatan subsidi tersebut dapat digunakan untuk sektor yang lain, terutama sektor kesihatan, sektor pendidikan, untuk kita betul-betul meningkatkan kapasiti ekonomi kita pada masa akan datang, terutamanya dalam bidang pendidikan lah. Jadi kempen kesedaran itu perlu dilaksanakan secara tuntas supaya apabila sampai masanya untuk kita laksanakan reform, rakyat akan dapat buy-in ataupun pemahaman yang secara meluaslah tentang kenaan dengan keperluan subsidi ini. Percayalah, isu kenaikan harga barang ini sentiasa akan muncul. Jadi, jalan penyelesaian yang terbaik adalah rakyat perlu tahu hak-hak sebagai pengguna. Antaranya, membuat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli bagi memastikan anda membuat pembelian yang terbaik, bernilai tinggi dan berbaloi untuk wang anda. Kuasa permintaan di dalam ekonomi berada di tangan pengguna. Kenapa perlu beli dengan harga yang tinggi sedangkan anda boleh perolehinya dengan harga yang lebih rendah? Pengguna bijak tahu hak, berani bertindak.